أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam ukhuwah pada Al-Fadhil Ustaz dan semua jemaah pecinta ilmu yang dipilih Allah untuk duduk dalam majlis ilmu yang barakah pada petang ini. Syukur Alhamdulillah, semoga ianya menjadi ibadah dan dirahmati Allah. Amin. Kuliah kita ini daripada Saruan Gemik Gemah Nur Iman yang dipimpin oleh Yang Dihormati Puan Hajah Rosniati binti Mansur dan ditadbir urus oleh Ahli Jawatankuasa Gemah Nur Iman yang berada di kawasan tengah utara, selatan dan selatan tanah air. Kuliah asar kita ini akan dipimpin oleh yang berbahagia Al-Fadil Imam Farid bin Sya'ari, Imam Satu Masjid Al-Qudus Seri Kembangan. Dengan pengajian kita hari ini, pengajian berkitab Al-Wafi Hadis 40 Al-Imam Al-Nawawi. Bagi menambahkan keberkatan majlis, mohon izin Ustaz untuk memimpin bacaan umul kitab Al-Fatihah dan pahalanya kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarganya dan para sahabatnya, para anbiya, para solihin, alim ulama, guru-guru kita, para mujahid, pejuang-pejuang Palestin dan semua muslimin dan muslimat sama ada yang masih hidup ataupun telah kembali ke rahmatullah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Untuk meneruskan majlis, saya dengan penuh takzim menyerahkan majlis ini kepada Al-Fadhil Ustaz. Dengan segala hormat dan penuh takzim, dipersilakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaih wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله العزيز وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ورضائه وقربه وثوابه سبحانه. اللهم ألهمنا علما نفقه به أوامرك ونواهيك وارزقنا فهما نعرف به كيف نناجك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالحلم وأكرم اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم إنا نستودعك ما قرأناه أو نقرأه في هذا المجلس وما قبله وما بعده فاحفظه علينا حتى ترده إلينا وقت احتياجنا إليه يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وافتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا حكمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Amma ba'. Alhamdulillah, kita syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnianya Allah Subhanahu wa taala telah
memberikan kepada kita peluang untuk kita terus memberi jiwa kita, memberi diri kita untuk menimba ilmu. Allah Ta'ala gerakkan hati kita, gerakkan anggota kita untuk duduk dalam majlis ilmu. Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, semoga Allah Ta'ala kekalkan nikmat ini sampailah kita mati. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjadikan dengan ilmu yang kita pelajari, menjadikan diri kita sebagai orang yang amilin, orang yang sentiasa beramal dengan ilmu. Bukan setakat mempelajari ilmu, bahkan beramal dengan ilmu dan menyebarkan ilmu. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi tuan-tuan, puan-puan, hadirin-hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala sekalian, pada petang ini sama-sama kita sambung pengajian kita, muzakarah kita daripada kitab Hadis 40 Imam Nawawi, dan yang mana kita telah sampai kepada hadis yang ke-19 dan kita telah pun baca matan dan juga hadis, lafaz hadis ni yang begitu panjang pada minggu lepas, dan kita teruskan dengan penerangan daripada hadis tersebut, yang mana hadis ini diriwayatkan daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. قال كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضرك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف رواه الترمذي رحمة الله عليه. وقال حديث حسن صحيح. Dalam hadis ini, yang mana bila Nabi SAW memanggil Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, yang mana bila baginda SAW nak menyampaikan nasihat, maka baginda SAW memanggil dengan cara yang begitu menarik perhatian. Jadi ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan Nabi SAW memberi perhatian kepada umat. Nabi SAW sentiasa kasihkan umatnya untuk supaya setiap daripada umatnya mendapat kebaikan. Sebab tu yang mana kalau kita lihat pada dalam hadis ini, baginda SAW memanggilnya ya ghulam inni uallimuka kalimat. Ini menunjukkan baginda SAW nakkan setiap daripada umat baginda berada dalam kebaikan, sentiasa memberi nasihat, dan bawa kepada keyakinan yang betul kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang mana baginda SAW sentiasa memberi tumpuan, sentiasa memberi tumpuan dalam mendidik umat. Sebab tu ihtimamun Nabi SAW bitawjihil ummati wa tansyiatil jil al-mu'minil misali. Itu perhatian Rasulullah SAW dalam usaha membimbing ummah. Nabi SAW begitu mengambil berat, ihtimam, iaitu sentiasa ambil berat dalam usaha nak membimbing umat kepada jalan yang betul. Sentiasa ada keinginan, sentiasa mencari peluang bagaimana umat dapat kebaikan. Mana dalam usaha nak membimbing umat baginda SAW ke arah
dan ke arah kebaikan, dan juga Nabi SAW juga memberi perhatian kepada umat untuk melahirkan generasi mukmin contoh. Mana nak menjadikan sahabat itu sebagai contoh kepada semua manusia. Mana Rasulullah SAW amat memberikan perhatian berat, maknanya menumpukan seluruh perhatiannya, memberatkan perhatiannya, ihtimamnya, mana sentiasa mengambil berat dalam menanamkan akidah yang betul ke dalam jiwa orang-orang yang beriman. Mana harisan, baginda SAW sentiasa menginginkan untuk tanamkan akidah yang sejahtera, akidah yang akidah yang tepat di dalam hati orang-orang yang beriman. Yang mana dalam mengenal Allah Subhanahu Wa Taala tanpa ada sedikit pun syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Khususnya khasatan asy-syabab, khususnya kepada orang-orang muda, khususnya kepada orang-orang muda, yang mana orang muda inilah yang akan membawa umat untuk generasi yang akan datang. Maka kat orang muda inilah kita kena bagi perhatian yang betul-betul, supaya mereka ni boleh jadi pelapis yang menyebabkan Islam itu bertambah unggul. Sebab tu Nabi SAW bagi tahu pada Sayyidina Abdullah bin Abbas, yang mana umumnya diketahui Abdullah bin Abbas ini ketika mana wafatnya Nabi SAW, dia masih lagi belum baligh lagi. Tapi disebabkan doa Nabi SAW terhadap beliau menjadi orang yang hebat dalam penafsiran Al-Quran. Apa doa Nabi SAW kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, iaitu doanya Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Dan doa inilah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar, dan kita bacakanlah kepada anak-anak kita. Kita bacakanlah kepada anak-anak kita, terutama ibu-ibu apabila bersama dengan anak-anaknya. Sebab tu bila waktu buat akikah ke, buat tahnik ke, nak cukur rambut ke, maka usapkan ubun-ubunnya, baca Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Mudah-mudahan anak itu apabila dia besar menjadi orang yang faqih dalam agama, dan sentiasa menjadi orang-orang yang terunggul dalam agama. Sebab tu kena doa anak kita jadi orang yang bagus agamanya. Yang mana Allah Subhanahu Wa Taala telah menyifatkannya dalam firman-Nya dalam surah At-Taubah ayat 128. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Laqad ja'akum, demi sesungguhnya telah datanglah kepada kamu, wahai manusia, rasulun min anfusikum, seorang rasul daripada golongan kamu sendiri. Mana Allah Ta'ala hantar rasul, yang mana rasul itu daripada kalangan manusia. Min anfusikum, daripada kalangan kamu sendiri, yakni Allah Ta'ala hantar rasul itu daripada kalangan manusia, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
azizun alaihi, yang menjadi sangat keberatan kepadanya, ma'anittum, sebarang kesusahan yang ditanggung oleh kamu. Mana apa sahaja kesusahan yang ditanggung oleh umat, maka ianya menjadi berat ke atas baginda sallallahu alaihi wasallam. Azizun alaihi ma anittum. Mana Nabi sallallahu alaihi wasallam sentiasa memikul bebanan apa yang ditanggung oleh sahabat, maka baginda turut rasa tanggungan tersebut. Harisun alaikum bil mu'minin, dan di antara sifat orang yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sifatnya ialah harisun alaikum bil mu'minin. Dia sangat lobakan dan inginkan kebaikan bagi kamu. Inginkan kebaikan untuk kamu. Harisun alaikum bil mu'minin. Dan supaya kamu ini menjadi orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Raufun, dan dia pula menumpahkan perasaan belas kasihan. Rahimun, serta kasih sayangnya kepada orang-orang beriman. Harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sentiasa memberi perasaan belas kasihan, mengasihi orang-orang yang beriman. Ini sifat Rasul yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maknanya Rasul ini dia sentiasa mengambil berat tentang umat dan sentiasa memikirkan bagaimana umat mendapat manfaat daripada Rasul. Bagaimana umat menjadi orang yang beriman dengan iman yang sebenar-benarnya. Bagaimana umat menjadi orang yang akidahnya betul, tanpa syirik sedikit pun terhadap Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, menunggang di belakang baginda. Mana menunggang di belakang ini, sebelum ni kita telah pun bincangkan sama ada dia menunggang berhampiran belakang baginda sallallahu alaihi wasallam ataupun membonceng baginda sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengemukakan kepadanya nasihat yang menakjubkan itu, yang dapat mendorong seseorang mukmin beriltizam dengan perintah-perintah Allah. Mana Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitahu beberapa nasihat kepadanya, yang mana nasihat-nasihat itu satu nasihat yang sangat berharga, yang mana dengan nasihat tersebut akan menyebabkan orang Islam sentiasa beriltizam dengan perintah-perintah Allah Ta'ala. Sentiasa dapat mengusahakan menunaikan setiap daripada perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Serta meminta pertolongan dan kemenangan hanya daripadanya. Sentiasa minta bantuan dan minta nusrah, pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala sahaja. Maka dengan itu fayusbihu syuja'an wa miqdaman, lahirlah satu orang yang berani dan gagah perkasa. Apabila dia tunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya, dengan menunaikan segala hak-haknya, maka dan juga iman akidahnya betul kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada takut selain kepada Allah. Tidak ada dia meyakini Allah Subhanahu wa taala sahaja yang berkuasa atas segala-galanya. Selain daripada Allah Subhanahu wa taala tidak ada kuasa, tidak ada kemampuan. Maka dia akan lahirlah satu orang yang berani
dan gagah perkasa. Dia tak akan takut pada sesiapa. Situasi sekeliling tidak dapat menakutkannya. Apa sahaja yang berlaku di sekelilingnya, dia tidak akan rasa takut. Dia tak ada siapa pun boleh takutkan dia apabila dia hanya yakin pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita tengok saudara-saudara kita di Palestin. Sampai satu tahap mereka dah tak ada rasa takut dah. Dengar macam-macam bunyi bom dan sebagainya. Ada di kalangan mereka dah rasa perkara biasa, yang mana mereka dah serah bulat-bulat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka dah serah bulat-bulat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tak, bantuan hanya daripada Allah. Bantuan hanya datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka mintalah pada Allah. Mana kat situ dia punya keyakinan dah mantap dah. Mana tak ada situasi, apa sahaja keadaan yang berlaku di sekeliling dia tak akan memberi kesan pada hati dia. Begitu juga bahaya-bahaya yang ada, tidak sekali-kali menggentarkannya. Apa bahaya pun dia takkan rasa takut, dia takkan rasa gentar. Sebab apa? Sebab dia yakin pada Allah Ta'ala sahaja. Selain daripada Allah tak mampu untuk buat apa, melainkan dengan izin Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia takkan, bahaya yang ada di sekeliling pun tak akan menyebabkan dia rasa takut. Dia akan menyatakan kebenaran dan tidak takut kepada ceraan mereka yang mencela. Sentiasa menzahirkan kebenaran. Yaqulul haq, cakap benda yang benar. Tidak gentar pada musuh. Wala yakhafu fillahi lawmata laim. Tidak takut tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak takut dalam menyampaikan risalah Allah Subhanahu Wa Taala kepada celaan orang yang mencela. Kerana keyakinannya bahawa segala urusan berada di tangan Allah Ta'ala yang maha mulia lagi maha bijaksana. Semuanya ditadbir, diuruskan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Semuanya berlaku atas izin Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi untuk minta sesuatu, mintalah pada Allah. Tidak ada seorang pun daripada kalangan manusia yang berkuasa untuk memudaratkan atau memberi manfaat kepada orang lain, melainkan dengan keizinan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini dalam hadis ni Nabi SAW nak menyuruh kita supaya mantapkan akidah kita, mantapkan yakin kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan yakin yang kuat akan menyebabkan kita menjadi kuat, hati kita kuat. Bila dalam hati kita hanya yakin pada Allah, tak ada satu pun akan menyebabkan kita rasa takut. Inni u'allimuka kalimatin. Dalam hadis ini baginda sallallahu alaihi wasallam menyebutkan inni u'allimuka kalimatin. Aku ingin sampaikan, ingin ajarkan kepada kamu beberapa kalimat, beberapa nasihat. Aku nak bagi tahu beberapa nasihat. Kalimah yang abadi. Beberapa kalimah yang abadi. Kata kalimatun khalidatun. Kalimah yang sentiasa berterusan. Yang kekal. Kalimah yang kekal. Yang mana dengan nasihat ini bukanlah sehingga matinya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Tapi nasihat ini adalah nasihat yang berkekalan sampailah hari kiamat. Dan juga di sini Nabi SAW menyampaikan nasihat dengan uslub yang bijak, uslub yang bagus, uslub yang bijaksana.
Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menceritakan kepada kita wasiat yang konkret, wasiat yang yang tetap, kukuh, yang telah disampaikan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Al-wasiyatul jami'ah al-mani'ah. Satu wasiat yang jami', kalimah dia merangkumi segala perkara. Dia pendek dan ringkas dan padat. Ringkas dan padat. Satu wasiat yang konkret maksudnya dia ringkas. Tidaklah sampai berjela-jela, menyebabkan jemu untuk didengari dan dibaca. Bahkan Nabi SAW sampaikan satu nasihat, lafaznya pendek tetapi merangkumi sekalian makna-makna yang terkandung di dalam. Maknanya wasiat tu dia ringkas dan padat. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menyampaikan kepada kita wasiat konkret yang telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mana beliau menunggang di belakang baginda sallallahu alaihi wasallam. Oleh kerana wasiat ini penting dan saranan yang terkandung di dalamnya bermanfaat, maka amatlah patut manusia memberikan perhatian kepadanya. Maknanya dalam wasiat ni satu perkara yang penting yang baginda sallallahu alaihi wasallam bagi tahu. Dan dia penting dan ada beberapa saranan yang terkandung dalam wasiat ini. Saranan itu amatlah bermanfaat, maka patut kita kena bagi perhatian terhadap nasihat-nasihat yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan Ibnu Abbas untuk meminta perhatian Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dan baginda memanggilnya dengan perkataan wahai budak, ya ghulam. Supaya apa? Supaya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma memberikan tumpuan hati dan fikirannya kepada baginda. Ini dia kata ya ghulam, mana satu hati. Mana dia bagi supaya bila dipanggil ya ghulam, wahai anak, wahai budak, maka bila disebut macam tu terus akan zihin ataupun kata fikiran akan tertumpu kepada baginda dan juga hati juga tertumpu pada baginda. Ini dibukakan hati untuk menerima apa yang akan disampaikan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Kemudian diiringkan dengan apa yang hendak disampaikan. Mana kalau kita di sini kalau kita nak minta perhatian daripada orang yang kita nak sampaikan nasihat, maka kita, contoh anak kita, maka kita kena panggillah dengan panggilan yang dia mampu untuk bagi perhatian. Maknanya kalau kita panggillah dengan namanya ataupun kita panggil anak kesayanganku, sebagaimana Luqmanul Hakim apabila dia nak bagi nasihat pada anak dia, ya bunayya, wahai anak kesayanganku. Maka bila kita nak sampaikan nasihat, maka panggillah, supaya panggil dengan satu perkataan yang dia boleh bagi perhatian pada kita. Sebut satu perkataan yang dia boleh tumpukan perhatian terhadap apa yang kita nak sampaikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menarik perhatiannya kepada ilmu yang berharga yang akan diceritakan kepadanya dengan bersabda, inni u'allimuka kalimatin, sesungguhnya aku ingin ajarkan kepada kamu beberapa kalimah. Satu panggil, diberi perhatian, dah bagi perhatian, tarik lagi. Ni aku nak sampaikan beberapa nasihat ni. Aku nak bagi ilmu pada engkau.
Maknanya kita nak tarik dia, kita kena bagi satu kita panggil dia supaya dia bagi perhatian, dan kita nak tarik dia kepada sesuatu yang supaya dia nak dengar apa yang kita cakap. Kita kena bagi dia sesuatu nilai. Kita kena bagi dia sesuatu nilai supaya dia nak lagi dengar. Kita bagi satu perkara yang mana bila dia dengar, dia rasa nak, dia rasa ada keinginan untuk ambil nasihat tersebut. Memang ianya merupakan beberapa kalimah yang ringkas. Beberapa kalimah. Ini kalau kata dia nak sampaikan kalau nak cakap benda yang panjang-panjang, maka kadang-kadang dengar dia kena bagi tahu, nak bagi galakkan. Bagi galakkan mana aku nak bagi tahu ada 2-3 patah perkataan, ataupun aku nak bagi tahu ni ada benda sikit nak bagi tahu. Aku nak bagi tahu ilmu sikit. Kalau kata anak kita nak minta perhatian dia, maka kita panggil lah, "Mai sini kejap. Ada benda ni. Nak tak?" Maka mana kena tarik dulu. Tarik dia perhatian. Satu dia dah bagi dah apa yang kita nak cakap. Jadi kita kena tarik lagi sikit. Bagi tahu apa dia punya nilai tambah kalau dia bagi perhatian. Memang ianya merupakan beberapa kalimah yang ringkas. Maka baginda SAW sebutkan benda yang ringkas. Tetapi mengandungi prinsip Islam yang agung. Tapi dalam nasihat yang disampaikan oleh baginda SAW, tentunya ada prinsip Islam yang besar. Yang mana ia merupakan satu tonggak kepada agama. Dan juga mendidik fikiran. Dan menajamkan kefahaman. Mana dekat sini satu bagi tahu apakah prinsip agama, mana apa dia punya, kalau buat ni dapat ni, kalau buat macam ni dapat macam ni. Dan juga nak mendidik fikiran, bagi tahu benda yang dia boleh, ia akan menggunakan fikiran dia. Wa'lam, wa'lam annal ummata, mana dia bagi benda yang mendidik fikiran dan juga menajamkan kefahaman, dan juga menyinari akal. Mana semua benda bila kata wa'lam, ketahuilah, yakinlah, fikirkanlah. Annal ummata, mana kat sini nak bagi supaya dapat berfikir, dapat menajamkan faham, dapat menyebabkan akal tadi bersinar, akal tadi dia bergerak. Dan juga apa yang disampaikan oleh baginda SAW menyebabkan menunjangkan akidah, ini nak menguatkan akidah dan juga menguatkan keyakinan. Sebab tu apa yang disampaikan oleh baginda SAW, dia ada satu lafaz, satu lafaz yang satu ayat yang ringkas tetapi mempunyai makna yang mendalam. Ihfazillah yahfazka. Ihfazillah yahfazka. Kataan ataupun kalimah yang pertama yang disampaikan oleh baginda SAW ialah ihfazillah yahfazka. Peliharalah Allah, Allah Ta'ala akan pelihara kamu. Maka apa maksud ihfazillah yahfazka? Maka di sini hendaklah kamu sentiasa tunaikan perintah Allah. Ambil berat dalam nak menunaikan perintah Allah. Peliharalah segala perintah-perintahnya, tunaikan perintah-perintahnya, dan wantahi an nawahihi, dan berhentilah ataupun intahi
Ataupun kata janganlah kamu apa melakukan perkara-perkara yang dilarang. Maknanya kamu pelihara perintah Allah Ta'ala, Allah Ta'ala akan pelihara kamu. Jagalah batasan hukum Allah. Jangan kamu melampaui batas. Jangan kamu menghampirinya. Jangan kamu menghampiri perkara-perkara yang dilarang. Janganlah kamu melampaui batas dalam melakukan perkara yang dilarang. Jangan sekali-kali cuba untuk melampaui. Maknanya pelihara hukum, pelihara perintah Allah, pelihara hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ihfazillah yahfazka. Itu peliharalah Allah Ta'ala dengan melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Peliharalah apa-apa yang Allah Ta'ala telah haramkan untuk dengan kita mengasingkan diri daripadanya. Kita mengelakkan diri daripada perkara-perkara yang diharamkan. Inilah yang dikatakan pelihara Allah. Ihfazillah. Inilah yang dikatakan pelihara Allah. Jangan kita laksanakan titah perintahnya dan jangan kamu memandang remeh terhadapnya. Jauhilah segala larangannya dan binalah pendinding di antara dirimu dengan larangan tersebut. Mesti kita kena ada benda yang memisahkan kita dengan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waja'al bainaka wa bainahu hijaban. Mesti kena ada hijab. Mesti kena ada perkara yang mengasingkan diri kita daripada benda yang dilarang. Wanzur indaha kaifa yahfazillaha ta'ala alaika. Di ketika itu lihatlah bagaimana Allah Ta'ala memelihara. Ini natijah. Apabila natijah ataupun dikata sifirnya, apabila kita pelihara perintah Allah, apabila kita memelihara diri daripada melakukan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Ta'ala akan bagi. Allah Ta'ala akan pelihara kita. Itu dia punya timbal balik dia. Natijahnya Allah Ta'ala akan pelihara. Bila kita pelihara perintah Allah Ta'ala, natijah dia, lihatlah ketika mana kita memelihara perintah Allah Ta'ala, bagaimana Allah Ta'ala pelihara kita. Allah Ta'ala pelihara kita, pelihara agama kita, dia pelihara akidah kita daripada penyelewengan. Allah Ta'ala pelihara. Allah Ta'ala akan jauhkan dirimu daripada bisikan nafsu dan kotoran kesesatan. Allah Ta'ala pelihara selamatkan kita daripada penguasaan nafsu. Kita akan terpelihara daripada dikuasai oleh nafsu syahwat. Dan Allah Ta'ala akan pelihara kita daripada kesesatan. Kita tak akan sesat apabila kita jaga perintah Allah. Jangan kita melampaui batas dalam hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala tak perlu pun kita jaga dia. Tapi yang dimaksudkan dengan ihfazillah ialah pelihara perintah Allah Ta'ala. Maka kebaikannya akan kembali kepada kita. Allah Ta'ala sikit pun tak akan dapat manfaat daripada ketaatan seseorang hamba. Dan Allah Ta'ala sedikit pun tak akan dapat mudarat daripada keingkaran seseorang hamba. Sekiranya seluruh manusia berhimpun untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sedikit pun darjat Allah Ta'ala tidak akan naik. Dan begitulah sebaliknya,
Kalau semua manusia, semua makhluk berkumpul dan semuanya engkar terhadap perintah Allah Ta'ala, sedikit pun darjat Allah Ta'ala tidak akan turun. Allah Ta'ala tu maha tinggi. Maknanya Allah Ta'ala tak perlukan kita pun. Tapi kita yang perlu kepada pemeliharaan Allah Ta'ala. Jadi kalau kita nak dapat pemeliharaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka kita kena pelihara perintah Allah. Tunaikan setiap perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jauhkan diri daripada larangan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mesti Allah Ta'ala akan pelihara kita. Allah Ta'ala akan pelihara kita daripada keburukan. Daripada nafsu syahwat. Allah Ta'ala pelihara kita daripada keburukan makhluk. Makhluk yang jahat. Allah Ta'ala akan halang diri kamu daripada syaitan yang terdiri daripada kalangan jin dan manusia. Allah Ta'ala pelihara kamu daripada kejahatan manusia, kejahatan jin. Allah Ta'ala akan jaga kamu daripada segala kezaliman, penganiayaan dan penindasan. Syarat dia kita kena tunaikan perintah Allah. Kita kena jaga perintah Allah. Hari ni kalau kita tak jaga perintah Allah, kita tinggalkan solat, dan kita lengah-lengahkan solat, bagaimana kita nak dapat pemeliharaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Banyak perkara-perkara kewajipan yang Allah Ta'ala perintah pada kita. Adakah kita dah tunaikan segalanya? Hari ni kalau kita kena timpa musibah, kita kena cek balik. Apa kekurangan yang berlaku dalam kehidupan kita? Apa kekurangan yang berlaku pada diri kita yang menyebabkan Allah Ta'ala datangkan musibah pada kita? Ini bila musibah datang pada kita, kita salahkan orang. Kita salahkan orang lain. Tapi kita tak salahkan diri kita sendiri. Maka sebab tu kita orang yang sentiasa tunaikan perintah Allah, Allah Ta'ala akan pelihara dia. Hari ni kalau berlaku musibah pada kita, maka maknanya ada sesuatu yang kita terlepas pandang, yang kita lupa nak buat. Jadi sebab tu kita kena muhasabah diri kita. Adakah seluruh perintah Allah Ta'ala kita telah tunaikan? Pemeliharaan dan penjagaan Allah Ta'ala ini adalah untuk kamu dan untuk sesiapa yang mengikuti jalan kamu yang terdiri daripada anak isteri, anak-anak dan kaum kerabatmu. Allah Ta'ala pelihara apa? Pelihara segala semua ahli keluarga kita. Allah Ta'ala memelihara kamu daripada setiap keburukan. Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala kata, "Man salaka sabilaka min ahlika," dan orang yang ikut seperti mana kamu. Maknanya orang yang ikut apa jalan yang kamu ikut di kalangan ahli keluarga kamu, anak-anak kamu, isteri kamu, kalau dia ikut apa yang kamu buat, iaitu dalam mentaati perintah Allah Ta'ala, tinggalkan larangan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, mengerjakan segala suruhan, maka mereka juga akan dapat pemeliharaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, "Lahu mu'aqqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah." Lahu mu'aqqibatun. Bagi setiap orang ada malaikat penjaganya yang silih berganti dari hadapan, min baini yadayhi, daripada hadapannya, wa min khalfihi, dan daripada belakangnya, yahfazunahu min amrillah, yang sentiasa mengawasi dan menjaganya daripada sesuatu bahaya dengan perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kat sini, kalau kita tunaikan perintah Allah, tunaikan segala apa yang Allah Ta'ala inginkan daripada kita, maka Allah Ta'ala akan pelihara setiap daripada kita, adanya pemeliharaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala daripada sekeliling kita.
Allah Ta'ala akan pelihara daripada segala bahaya. Makna ayat di atas ialah Allah Ta'ala mempunyai malaikat-malaikat yang sentiasa silih berganti menjaga seseorang hamba dan mengelilinginya dari segenap penjuru dengan perintah atau keizinan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala akan hantar malaikat untuk jaga, untuk pelihara. Apabila satu orang tadi tunaikan perintah Allah, tinggalkan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk menjaganya, Allah Ta'ala perintahkan untuk jaga tu apa? Silih berganti menjaga seseorang hamba tadi. Keliling dia dengan dia akan dikelilingi oleh malaikat untuk jaga daripada perkara yang menyusahkan. Menjaganya daripada sebarang perkara yang menyusahkan. Maknanya dengan kita jaga perintah Allah, Allah Ta'ala akan pelihara segala apa sahaja bentuk dari kesusahan, Allah Ta'ala akan hindarkan daripada kita. Juga firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menjaga zuriat. Wa kana abuhuma salihah, dalam surah Al-Kahfi 82. Mana satu orang tadi apabila ditunaikan perintah Allah, Allah Ta'ala akan jaga ahli keluarga dia. Disebabkan dalam surah Al-Kahfi tu Allah Ta'ala pelihara anak tadi Allah Ta'ala pelihara dia disebabkan apa? Sebab bapaknya satu orang yang soleh. Maka nak beritahu apa? Kesolehan orang yang soleh itu akan menyebabkan keluarganya terpelihara. Akan menyebabkan anak-anaknya terpelihara walaupun dia dah mati. Sekiranya kamu memelihara Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia ini, Allah Ta'ala akan pelihara kamu di akhirat kelak. Allah Ta'ala akan pelihara kamu di akhirat kelak. Mana dalam kalau kita kat dunia kita buat segala suruhan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ke akhirat nanti Allah Ta'ala akan pelihara kamu daripada api neraka. Allah Ta'ala akan bebaskan kamu, lepaskan kamu daripada siksaan neraka. Dan Allah Ta'ala sediakan untuk kamu syurga. Syurga yang macam mana? Luasnya langit dan bumi. Disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Seperti mana dalam ayat surah Ali Imran ayat 133. وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. Itu Allah Ta'ala perintahkan apa? Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Dan bersegeralah kamu mengerjakan amal-amal baik untuk mendapat keampunan daripada Tuhanmu. Maknanya dengan kita melaksanakan amal-amal kebaikan, Allah Ta'ala akan memberikan keampunan. Wa jannatin 'arduhas samawati wal ard. Satu, dapat keampunan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga kerjakan amal baik, Allah Ta'ala akan bagi wa jannatin, akan bagi syurga. Arduhas samawati wal ard, luasnya langit dan bumi. Yang mana untuk siapa? U'iddat lil muttaqin, disediakan untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata ihfazillah. Yang bila disebut ihfazillah yahfazka. Ihfazillah, maka ini adalah daripada pihak hamba. Hendaklah seseorang hamba itu memelihara perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yahfazka, ini adalah daripada pihak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala akan pelihara kamu. Yahfazka, dia adalah dipanggil jazak. Jazak. Bila kalau sesuatu perintah, setiap perintah itu kadang-kadang didatangkan dia punya jazak dia, jawab dia. Buat ni dapat ni, buat ni dapat ni.
Setiap daripada perintah Allah Ta'ala ada janji Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Setiap daripada perintah Allah ada janji Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Oleh itu kita tunaikan perintah Allah Ta'ala, Allah Ta'ala akan tunaikan janjinya kepada kita. Innahu la yukhliful mi'ad. Allah Ta'ala sekali-kali Allah Ta'ala tidak akan memungkiri janji ni. Fahuwa jaza' wal jaza'u min jinsil amal. Mana jaza' itu adalah sebab apa? Dia akan dipanggil apa? Timbal balik yang berbentuk perbuatan juga. Kamu pelihara, Allah Ta'ala bagi balas dengan pemeliharaan. Fa'iza hafiztallah, apabila kamu pelihara Allah Ta'ala, maka sungguhnya Allah Ta'ala akan memelihara kamu daripada perkara yang kamu tidak sukai. Apa yang kamu tak suka, sama ada pada agama kamu, pada dunia kamu, maka Allah Ta'ala akan pelihara kamu daripada perkara yang kamu tak suka. Maka ini adalah hasil daripada menjaga perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan memelihara Allah dan perintah dan juga larangan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mana Allah Ta'ala bukan pelihara kat dunia saja, tapi dunia dan akhirat Allah Ta'ala akan pelihara. Apabila satu orang tadi dia tunaikan perintah Allah Ta'ala, bila dia pelihara perintah Allah, dia bukan setakat dapat pemeliharaan di dunia, bahkan di akhirat. Kepada malaikat menyambut kamu dengan penuh alu-aluan dan penghormatan. Bila kamu masuk dalam syurga, di hari akhirat, orang yang ada sifat orang yang taat tadi, orang yang tunaikan perintah Allah Ta'ala, orang pelihara perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala tadi, bila masuk je syurga, bila tiba hari akhirat, malaikat akan sambut dengan penuh alu-aluan, dengan kata-kata sambutan yang menyedapkan hati, dan juga dengan ucapan-ucapan penghormatan. Hadza ma tu'aduna likulli awwabin hafiz man khasyiyar rahmana bil ghaib wa jaa'a biqalbin munib udkhuluha bisalam dzalika yaumul khulud lahum ma yasha'una fiha waladaina mazid. Ini natijah daripada orang yang sentiasa pelihara perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hadza dalam surah apa? Dalam surah Sad. Dalam surah Qaf. Dalam surah Qaf. Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut, inilah yang dijanjikan kepada kamu. Inilah yang dijanjikan kepada kamu likulli awwabin hafizin, kepada tiap-tiap hamba yang sentiasa kembali kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan mengerjakan ibadat. Hafiz, lagi yang sangat memelihara dengan sebaik-baiknya segala hukum dan peraturan Allah Ta'ala. Ini janji Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada orang yang pelihara perintah Allah, iaitu orang yang takut, yakni takut melanggar perintah Allah Ta'ala. Man khasyiyar rahmana bil ghaib, orang yang takut kepada Ar-Rahman bil ghaib, semasa ia tidak melihat azab Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maksudnya dia takut kepada Allah dalam keadaan dia tak pernah pun lihat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia takut terhadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam keadaan dia tak pernah pun lihat azab Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bila takut dan dia pelihara perintah Allah, wa jaa'a biqalbin munib, serta ia datang kepada Allah dengan hati yang tunduk taat. Munib.
udkhuluha bisalam. Maka pada ketika itu malaikat berkata kepadanya, udkhuluha bisalam. Masuklah ke dalam syurga dengan selamat sejahtera. Zalika yaumul khulud. Hari ini ialah hari bermulanya kehidupan yang kekal. Hari ini bermulanya kehidupan yang kekal. Lahum ma yasha'una fiha. Mereka akan beroleh apa yang mereka kehendaki di situ. Bila masuk syurga, apa sahaja. Oleh kerana dia kat dunia dulu, dia sanggup bersusah payah memelihara diri daripada segala perkara yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Dia korbankan harta dia, masa dia untuk pelihara perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala, untuk tunaikan perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala, untuk sukakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka pada hari akhirat, bila masuk syurga, Allah Ta'ala bagi apa yang mereka nak. Hari ini kita buat dosa, tetapi kita berangan-angan untuk dapat apa yang kita berangan-angan untuk masuk syurga, berangan-angan untuk dapat rahmat Allah Ta'ala. Bagaimana mungkin, sebagaimana dalam hadis, jadilah orang yang cerdik, jangan jadi orang yang tak cerdik. Orang yang cerdik ialah apa? Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdik ialah orang yang memijak, orang yang memijak hawa nafsu, orang yang meninggalkan keinginan nafsu ni, wa amila lima ba'dal maut, dan beramal untuk kehidupan selepas mati. Wal ajizu man atba'a nafsahu hawaha, dan orang yang lemah, orang yang tak cerdik, ialah orang yang apa? Orang yang ikut hawa nafsu tetapi berangan-angan untuk mendapat watamanna 'ala Allahil amani, nak bercita-cita untuk mendapat rahmat daripada Allah, mendapat keampunan daripada Allah. Bagaimana mungkin? Jadi bila satu orang tadi dia buat taat dekat dunia, maka Allah Ta'ala akan balas ketaatan itu dengan syurga, yang mana dalam syurga Allah Ta'ala bagi apa sahaja yang keinginan, apa yang terlintas dalam hati mereka, Allah Ta'ala akan bagi. Mereka beroleh apa yang mereka dikehendaki di situ. Lahum ma yasha'una fiha waladaina mazid. Dan di sisi kami ada lagi tambahan limpah kurnia yang tidak terlintas di hati mereka. Sebagaimana yang diberi, yang dalam hadis disebutkan, apa syurga itu, kita mala ainun ra'at wala uzunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Mana dalam syurga, nikmat syurga itu apa? Mala ainun ra'at, yang tak, sesuatu yang mana tak pernah dilihat oleh mata. Wala uzunun sami'at, dan bunyi-bunyiannya, kemerduan dia, segala suasana tidak pernah didengar oleh telinga. Mana kemerduan suara, bunyi-bunyian dalam syurga itu tidak pernah didengar oleh telinga. Wala khatara ala qalbi bashar, dan pemandangan syurga, apa saja nikmat dalam syurga tidak pernah terlintas dalam mana-mana hati manusia. Maknanya, tapi Allah Ta'ala akan buka bagi kepada orang yang sentiasa pelihara perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Semua ini sebagai melaksanakan berita gembira yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada kamu ketika mana dia berfirman, wal hafizuna li hududillah, wal hafizuna li hududillah wa basyiril mu'minin.
Itu orang yang memelihara hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, maka dan berilah berita gembira kepada orang-orang yang beriman. Gembirakanlah orang-orang yang beriman dengan nikmat, dengan syurga Allah Subhanahu wa taala. Dan sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar para sahabatnya supaya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjaga mereka. Allah Taala perintah sahabat untuk sentiasa minta Allah Taala pelihara mereka. Terdapat dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh kata Al-Bara' bin Azib, dan ada riwayat menyebut Bara', bukan dia dengan satu ra, dia tidak ada tasydid ra, dan ada yang mengatakan Barra', tapi guru saya menyebutkan Al-Bara' tanpa tasydid ra, maknanya tak ada gandaan huruf ra, Bara' sahaja. Al-Bara' bin Azib. Beliau berdoa ketika hendak tidur, menyuruh Bara' bin Azib berdoa ketika hendak tidur, Rabbi in qabadta nafsi farhamha wa in arsaltaha fahfazha bima tahfazu bihi ibadakas salihin. Rabbi, wahai Tuhanku, in qabadta nafsi, jika sekiranya engkau matikan diriku, sekiranya engkau ambil nyawa aku, farhamha, maka rahmatilah ia, rahmatilah nyawaku. Wa in arsaltaha, dan jika engkau melepaskan ia hidup, ini jika engkau bagi dia akan hidup balik, bangun balik selepas tidur ini, fahfazha, maka peliharalah dia sebagaimana kamu memelihara jiwa-jiwa hamba-Mu yang saleh. Ini doa yang diajarkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam supaya Allah Taala sentiasa pelihara kita. Kat dunia ini Allah Taala pelihara, dan supaya Allah Taala pelihara kita dekat akhirat juga. Dalam Sahih Ibn Hibban daripada hadis Sayyidina Umar radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar Bara' bin Azib, mengajar Sayyidina Umar radhiyallahu anhu supaya berdoa, Allahumma hfizni bil Islam. Kata Allahumma hfizni bil Islam. Allahumma hfizni bil Islami qa'ima, wa hfizni bil Islami qa'ida, wa hfizni bil Islami raqida, wa la tuti' fi aduwan wa la hasida. Ni doa ni panjang sikit. Bolehlah kita sama-sama kita amalkan doa-doa ini supaya kita sentiasa dalam pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, peliharalah diriku dengan sebab Islam dalam keadaan aku berdiri. Peliharalah diriku dengan sebab Islam ketika mana aku berdiri, peliharalah aku. Wahfazni bil Islami qa'ida. Peliharalah aku dengan sebab Islam ini, peliharalah aku dalam keadaan duduk. Wahfazni bil Islami raqida. Dan peliharalah aku dengan sebab agama Islam ini dalam keadaan aku berbaring, aku tidur. Wala tuti', dan janganlah kamu kabulkan doa musuhku. Wala tuti' fi aduwa, dan orang yang dengki kepadaku. Jangan kabulkan doa musuhku dan juga doa orang yang ada hasad kepadaku. Mana maksud daripada wala tuti' fi aduwan wala hasida itu ialah janganlah kamu jayakan keinginan mereka untuk menimpakan kejahatan ke atas diriku. Ini doa ni bagus untuk kita hafal, untuk kita amalkan dalam kehidupan seharian kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberi pemeliharaannya kepada kita. Dan kita kena usaha supaya kita sentiasa pelihara perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Terutamanya
Perintah apa? Perintah solat. Terutamanya perintah yang wajib, yang penting kita kena sentiasa pelihara. Jangan kita uh, abaikan. Jangan kita abaikan segala perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan kita tunaikan perintah Allah, Allah Taala akan pelihara kita dunia dan akhirat. Mudah-mudahan apa yang kita baca pada petang ini dapat kita ambil pengajaran, dapat kita sama-sama amalkan dalam kehidupan kita dan dapat kita sampaikan kepada orang lain. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Buka soalan ke Ustaz? Hmm. Tak sempat. Ustaz nak pergi masjid. Ini bertugas. Orang tugas. Okey, kita tutup lah. Alhamdulillah. Minta maaf ya jemaah. Kita tanya hari lain. Ustaz tak bertugas. Kalau nak tanya boleh tulis soalan tu siap-siap. Tulis siap. Depan terus tanya dulu. Okeylah. Alhamdulillah. Syukur pada Allah. Kuliah kita petang ini berjalan lancar dengan hadis 40 Al-Imam An-Nawawi. Hadis yang ke-19. Banyak pesanan dan doa-doa daripada Rasulullah SAW. Mintalah, mohonlah pertolongan dengan Allah. Jagalah Allah dan Allah akan menjagamu. Takdir Allah telah ditentukan, tidak akan bertambah dan tidak akan berkurangan. Ikutlah perintah Allah dan tinggalkanlah larangannya. Kerana ingat Allah ketika senangmu dan Allah akan mengingatimu ketika susahmu. Sesungguhnya kemenangan itu bersama kesabaran dan kemenangan bersama kesusahan. Dan bahawa sesungguhnya sesudah kesulitan akan ada kemudahan. Moga semua ilmu yang Ustaz sampaikan menambahkan ilmu dan memberi manfaat kepada semua jemaah. Moga ianya menjadi ibadah untuk diamalkan, insya-Allah. Terima kasih Ustaz, terima kasih semua jemaah atas semua yang telah Ustaz sampaikan tadi. Saya mewakili Gemenur Iman, mohon maaf nak ada sebarang kekurangan dan dalam majlis kita ini. Segala yang baik itu daripada Allah dan buruk itu adalah daripada kekurangan kami sendiri. Saya mohon buat sikit hebahan kuliah pada malam ni Ustaz. Boleh. Pada pukul 8.15 malam, kuliah maghrib bersama Ustazah Suraya binti Muhammad, ceramah dengan tajuk Keranamu Diturunkan Al-Quran. Pada pukul 9.15 malam, kuliah Isyak bersama Al-Fadhil Ustaz Muhammad Khairul Fahmi bin Muhammad Anwar. Begitu rupanya kisah Nabi Adam. Dengan itu, bagi menutup majlis, saya mohon Ustaz bacakan doa penutup, tasbih kafarah dan surah Al-As. Dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.